Assalamualaikum dan selamat datang ke Borak F1 bersama saya Tajuk Arifin. So hari ini kita akan buat review untuk Drive to Survive lagi, musim kelima, tapi untuk episod kedua. Episod kedua ni dinamakan sebagai Bounce Back. Okay, so untuk episod kedua ni banyaknya dia menceritakan sekitar Mercedes lah, cerita pasal bounce back. Ada kena kira daripada tajuk tu pun kita boleh anggarkan apa yang bakal dibincangkan. So episod ni dia bermula dengan Toto Wolff pergi ke satu kampus, betul ada jumpa salah satu student. Student ni dia bawa anjing tu. Dia kata pernah dia cakap kat Toto, kita pernah jumpa sebelum ni. Aku cakap nak namakan anjing aku dengan nama kau, dan akhirnya pada hari itu yang dia jumpa lagi sekali dengan bawa anjing dia. Dia kata this is Toto Wolff, this is anjing dia. So macam very funny lah session tu. Tapi betul dia ada, memang ada sesi talk student dengan Toto Wolff. Betul dia ada ceritakan tentang Bahrain last year, adalah sikit short atau footage tahun lalu. Tahun lalu tu maksudnya 2021 punya, bukan tahun 2021 punya, yang semasa Mercedes kalah di Abu Dhabi, di Abu Dhabi. So episod ni cerita pasal Mercedes, dan dia setelah tadi bermula kat kampus, dia terus kepada bermulanya Bahrain testing 2022, di mana hampir semua kenderaan jentera setiap pasukan mengalami satu fenomena, iaitu kita panggil porpoising effect, di mana bila dalam keadaan speed yang pada litar yang tegak dan speed yang tinggi, jentera akan melompat-lompat. Dia panggil porpoising. Porpoising ni macam kalau saya pernah baca dulu, dia macam dolphin. So naik turun macam tu, naik turun. So porpoising effect. Tapi kiranya Mercedes antara yang paling teruk sekali mengalami porpoising effect. Banyak pasukan-pasukan lain cepat saja menyelesaikan masalah porpoising effect, dan dia berceritalah sekitar porpoising effect itu, dan sampai sampai ke satu tahap ada satu scene di mana Stefano Domenicali, owner Formula One, berjumpa dengan semua tim principal untuk semua pasukan, dan dia berbincang lah. Dan di situ ada sedikit pertengkaran di antara Toto Wolff bersama pasukan lain punya principal lah. Okey, adalah beberapa kata-kata kesat dikeluarkan. Itu antara benda yang aku rasa macam gini gaduh. Sebab memang kita tahu sebelum summer break semasa summer break tahun 2022, adanya isu yang kononnya akan mengenakan Ferrari dengan Red Bull. Di situ dikatakan meeting tu lah permulaannya, di mana F1 FIA mencari tentang new technical directive lah. Okey, dan benda tu berlanjutan, episod tu masih berjalan sampai ke paling teruk, di mana Azerbaijan punya Grand Prix di Baku, di mana waktu itu adalah proposal yang paling teruk dialami oleh Lewis Hamilton, di mana Lewis Hamilton hampir tidak boleh keluar daripada jenteranya sebab kerana mengalami kecederaan pada tulang belakang. Dia memang having back pain, kata sakit belakang sangat teruk lah, sampai dia susah keluar. Dan diceritakanlah keadaan tu semua, dan Toto minta maaf lah. Dia kata it's a sebuah jentera yang sangat tidak boleh dibawa lah, tidak boleh dipandu. Dan berterusan lagi sampai ke Silverstone. Silverstone adalah kira dah sampai ke muncak kepada episod, di mana Mercedes banyak telah mencuba menyelesaikan masalah porpoising ini, dan Silverstone antara bermulanya Mercedes telah menyelesaikan masalah ni lah. So apabila bermulanya Silverstone, lights off, seperti yang kita lihat tahun lepas, kemalangan Zhou Guanyu, antara kemalangan yang paling teruk dalam sejarah F1, bukan paling teruk, antara yang paling teruk, yang mengerikan. Semasa saya tonton pun semua orang, mana berita, sebab semua diam, tak ada buat liputan waktu tu, sebab dia nak pastikan keselamatan Zhou Guanyu. So dalam Drive to Survive ni, dia ada tunjuk lah detik-detik di mana kemalangan tu berlaku. George Russell bergegas. George Russell pun mengalami kerosakan pada jentera, berhenti tepi, bergegas ke arah Zhou Guanyu. Lepas tu dia
cuba dapat panggil semua steward je, suruh datang cepat-cepat dan cuba selamatkan Zhou Guanyu. Dan mereka bertolak bersama Marshall untuk keluarkan Zhou Guanyu. So ni antara scene-scene yang kita tak nampak masa perlumbaan tapi dalam Drive to Survive ni, yang episod kali ni dia ada tunjuk lah. Dan akhirnya dah dapat dikeluarkan. Malangnya George Russell pun tidak dapat meneruskan perlumbaan dia, dan bermulalah perlumbaan tu bermula semula dengan grid yang restart grid, maksudnya bermula daripada grid yang sebelum perlumbaan. Alasannya banyak jentera belum melepasi ataupun belum masuk ke section 2. Masih bukan section, sektor masih semua. Beberapa sudah di sektor 2, ada beberapa masih di sektor 1. So dia masih guna grid. So kalau tak silap saya, Lewis Hamilton di P5, tapi masa dah belum start perlumbaan dia dah naik sampai P3. Lepas tu kena start balik kepada P5. So perlumbaan tu pun inilah menunjukkan bagaimana Mercedes telah mendapat dia punya pace, kecepatan mereka dengan proposing yang semakin kurang. Orang kata pertarungan di antara jentera Mercedes, Red Bull dan Ferrari, dan akhirnya Lewis Hamilton mendapat P3 di Silverstone. Kononnya di situlah titik permulaan dia bounce back bagi tim pasukan Mercedes. Of course saya peminat pasukan Mercedes, saya antara episod yang saya suka lah. Saya tengok tu dengan penuh. So bolehkah saya katakan episod 2 ni antara yang walaupun baru 2 episod, tapi sebab satu penceritaan yang baik, lepas tu ada accident yang memang saya tunggu, ada juga dia punya interview bersama Zhou Guanyu, apa footage dia, dan inilah dia menceritakan baik tentang Mercedes bounce back. So ada bounce back tu, satu menceritakan bounce pasal proposing, kena bounce back di mana kejatuhan Mercedes di awal musim, tetapi bila setelah summer break ada perubahan yang baik di mana mereka dapat meletakkan konstruktor di juara konstruktor championship di tempat ketiga. So itu review tentang episod 2 Drive to Survive musim kedua, iaitu Bounce Back dia punya tajuk. Pada semua yang dah tengok, saya nak tanya pendapat anda, macam mana tentang Drive to Survive musim kelima episod kedua? Boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan follow channel YouTube Borak F1. Terima kasih. Bye bye.